Ini berita yang baru kita terima daripada media menulis bahawa Muhyiddin kalah di Mahkamah Rayuan. Pendakwaan akhirnya menang dalam rayuan mereka untuk mengembalikan tuduhan salah guna kuasa Muhyiddin. Baru-baru ini kita ketahui bahawa Muhyiddin seakan-akan telah menang apabila beliau dibebaskan daripada pertuduhan 4 pertuduhan yang dikaitkan dengan salah guna kuasa berkait dengan jana wibawa. Tetapi tidak lama akhirnya pendakwaan menang rayuan dan Mahkamah Rayuan mengembalikan semula tuduhan salah guna kuasa Muhyiddin. Kalau sebelum ini dah mula dicanang oleh para penyokong Perikatan Nasional mengatakan bahawa Muhyiddin didakwa dengan tanpa ada asas kerana telah dilepaskan, maka hari ini kita akan mendengar pula apa komen daripada netizen berkait dengan isu Muhyiddin dikembalikan semula tuduhan salah guna kuasa tersebut. Mahkamah Rayuan hari ini telah memutuskan dengan sebulat suara. Bukan 2-1, tetapi sebulat suara. Ketiga-tiga hakim telah mengambil keputusan bahawa memang pertuduhan terhadap Muhyiddin tidak ada kecacatan dan jelas. Kerana sebelum ini, kemenangan Muhyiddin di mahkamah apabila beliau dibebaskan sebelum ini, kerana menurut hakim yang telah mendengar perbicaraan itu, dikatakan bahawa pertuduhan terhadap Muhyiddin adalah tidak jelas dan cacat. Namun demikian, keputusan Mahkamah Rayuan hari ini jelas 3-0. Jadi sekarang ini kalau macam main bola 3-1 lah kan. Satu melepaskan sebelumnya, tapi di mahkamah yang lebih tinggi iaitu Mahkamah Rayuan telah pun sebulat suara mengembalikan semula pertuduhan terhadap Muhyiddin dan mereka semua hakim tersebut mendapati bahawa pertuduhan terhadap Muhyiddin adalah jelas dan tidak bercacat atau tidak cacat. Mahkamah Rayuan hari ini sah mengembalikan semula 4 pertuduhan salah guna kuasa ke atas bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana menerima rasuah berjumlah 232.5 juta untuk bersatu yang sebelum ini ditolak Mahkamah Tinggi. Jadi selepas ini, selepas Mahkamah Rayuan, hanya ada satu lagi mahkamah yang boleh membantu Muhyiddin atau boleh dirujuk oleh Muhyiddin, yaitu Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan nanti akan ada 5 hakim yang akan menghadap atau dihadap oleh Muhyiddin. Sejauh mana Muhyiddin boleh lepas di Mahkamah Persekutuan, kita pun tidak tahu. Tetapi setakat ini, Muhyiddin telah kalah dengan kiraan 3-1. Satu di Mahkamah Tinggi melepaskan. Tapi hakim di Mahkamah Rayuan yang lebih tinggi telah mengembalikan semula kes tersebut. Penghakiman dibuat sebulat suara itu. Hakim oleh Hadraria Said Ismail berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf memutuskan pertuduhan dikenakan adalah cacat. Justru keputusan itu membolehkan perbicaraan berlangsung di Mahkamah Session Kuala Lumpur, melainkan Muhyiddin memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan dan memperoleh perintah penangguhan. Pertuduhan berkenaan tidak jelas, tiada keperluan untuk memberikan butiran lanjut, kata Haria di kamar mahkamah yang dipenuhi yang turut dihadiri ahli parlimen bersatu dan penyokong. Panel turut dianggotai Hakim Azmi Arifin dan Hakim SM Komati Supia. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Muhyiddin membatalkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah 232.5 juta untuk bersatu. Hakim Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu setelah mendapati keempat-empat pertuduhan tersebut adalah kabur, cacat dan tidak berasas kerana ia tidak menyatakan butiran kesalahan dilakukan. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden bersatu didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Berhad, Nepturi Sdn Berhad dan Mamfur Sdn Berhad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini teks ucapan penuh Perdana Menteri yang mengundang aksi derhaka Perikatan Nasional terhadap Agong. Ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan ucapan terima kasih kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang diadakan sempena mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-264 khas pada Rabu 31 Januari 2024 telah menyaksikan pelantikan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bagi tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan Yang Mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaid Sofia. Saya berkeyakinan bahawa kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan daripada pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong kelak, Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan Dewan ini turut dipersembahkan ke bawah kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah dan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tuanku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan penuh adil dan bijaksana. Saya yakin seluruh rakyat jelata merasai nikmat, hikmat, keadilan dan kebijaksanaan Tuanku dalam memastikan keamanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Semoga Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Tengku Ampuan Pahang serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah. Dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan sejahtera selalu. Moga Tuanku berdua terus dilimpahi dengan segala kehormatan serta kebesaran dan sentiasa dalam perlindungan Allah. Daulat Tuanku sembah takzim daripada saya dan seluruh ahli dewan yang mulia ini. Saudara-saudara sekalian, itulah dia ucapan daripada Anwar Ibrahim, teks ucapan penuh Perdana Menteri yang mengundang aksi derhaka Perikatan Nasional terhadap Agong. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Pembangkang derhaka kepada Agong tak beri laluan Perdana Menteri ucap tahniah dan ikrar taat setia. Rupa-rupanya ini yang berlaku terhadap pembangkang dan terhadap Anwar Ibrahim semasa persidangan petang tadi. Nampaknya pembangkang ini tak henti-henti nak melakukan perkara yang populer. Mereka suka buat yang populer supaya para penyokong, para pengikut mereka melihat seakan-akan itu tindakan yang betul. Tapi bagi mereka yang faham tentang peraturan, tentang perkara-perkara yang penting, mereka tahu bahawa itu adalah penderhakaan yang sengaja.
Ahli Parlimen Pembangkang hari ini bertindak derhaka terhadap Yang di-Pertuan Agong apabila keluar dari Dewan Rakyat selepas Speaker Tan Sri Johari Abdul membenarkan slot diberikan kepada Perdana Menteri untuk mengucapkan terima kasih kepada Seri Paduka. Aksi biadab Blok Perikatan Nasional PN itu sebagai langkah protes selepas Speaker tetap membenarkan slot tersebut untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain daripada itu, untuk pengetahuan semua walaun di luar sana ataupun penonton channel ini, video ini, anda harus tahu bahawa keputusan daripada Speaker Dewan itu bukan dibuat oleh Speaker Dewan semata-mata, tetapi beliau telah pun membuat undian secara blok. Undian secara blok itu telah pun dimenangi dan majoriti menyokong Anwar Ibrahim meneruskan slot tersebut atau membenarkan usul untuk berucap tahniah dan taat setia kepada Agong. Tetapi itulah kan, selepas Anwar Ibrahim sudah buat begitu, mengikut peraturan mesyuarat, telah pun mendapat kebenaran Speaker Dewan, telah pun mendapat majoriti undian setuju terima usul itu, masih lagi pembangkang tak setuju. Jadi kalau begitu nak tanyalah, pembangkang nak macam mana? Pembangkang nak macam mana? Susulan itu sidang Dewan Rakyat kecoh apabila beberapa wakil rakyat pembangkang membantah dan tidak puas hati. Mereka menganggap slot itu sebagai sesuatu yang luar biasa, memandangkan ia tiada dalam aturan mesyuarat. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin bangkit membantah sewaktu Anwar memberikan ucapan. Dalih ahli Parlimen Larut itu, slot tersebut sepatutnya dilakukan lebih awal pada permulaan persidangan Dewan Rakyat pagi tadi. Namun demikian, Anwar Ibrahim telah pun menyatakan mengapa beliau tidak dapat hadir pagi tadi. Beliau perlu menyambut lawatan rasmi Perdana Menteri Kemboja. Jadi, Anwar Ibrahim perlu mengutamakan yang terdahulu. Berucap dia sudah dapat kebenaran. Bukan tak penting, itu sangat penting berucap di Parlimen. Tetapi untuk menghormati Perdana Menteri Kemboja, Anwar Ibrahim melakukannya. Anwar Ibrahim buat dua perkara dalam satu kali. Jadi dia dapat berjumpa Perdana Menteri Kemboja, dapat juga berucap di Parlimen selepas dapat kebenaran dan undian majoriti. Bukan macam orang lain, kan? Hadir ke Parlimen pun banyak kali tak hadir. Tapi yang itu tak pula dikecam hebat. Sementara itu pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan ia satu kejadian luar biasa kerana mereka tidak dimaklumkan mengenai slot diberikan kepada Anwar sementara perbahasan Tita Seri Paduka Baginda sedang berjalan. Bahkan Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pago dalam sidang media menganggap slot itu sebagai kezaliman majoriti. Macam-macam lah mereka nih. Hanya kerana mereka mempunyai majoriti, mereka melakukan apa yang mereka mahu tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan sejak sekian lama katanya. Lagi, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.